الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah kita Misbahul Munir pada muka surat yang ke-34. Surat 34 penggan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Huraian yang keempat daripada sifat Rasul iaitu faqana. Ini semua kita maklum dan kita banyak kali dah kita dah maklum, tetapi kita baca untuk mengambil menumpang keberkatan daripada karangan ini. Semoga Allah Ta'ala memberi nur ilmu ke dalam hati kita, seperti Allah Ta'ala menerangi hati-hati pengarang kita dan begitu juga buku kita para ahli ulama yang terdahulu. Uraian yang keempat daripada sifat Rasul iaitu faqana. Artinya faqana cerdik dan bijaksana. Jadi tiga sifat yang telah kita bincang. Yang pertama siddiq, benar. Kenapa benar? Kerana orang cerdik itu mesti benar. Kalau dia aku tak benar, tipu dan seumpamanya, itu tak cerdik. Kenapa? Walaupun dia tipu hari ini, barangkali esok lusa. Itu maksudnya yang pertama siddiq, benar. Yang kedua amanah. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala memberi kecerdikan, kebijaksanaan kepada Rasul-Rasulnya. Maka Allah Ta'ala memberi sifat amanah kepada Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Dan yang ketiga tabligh, menyampaikan. Dan apabila sifat tabligh ini memerlukan iaitulah sifat faqana yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau dah macam mana orang nak ikut? Kalau dah macam mana Rasul nak berdakwah umat? Jadi Allah Ta'ala memberi kecerdikan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga di dalam dakwah kita perlu banyak perkara yang perlu kita kena meraihkan untuk dakwah itu diterima oleh penduduk-penduduk setempat itu. Macam mana? Seperti wali songo. Macam mana dia berdakwah? Dengan cara-cara dia yang tertentu. Contohnya sunat Gresik yang kita pergi dulu ni. Sunat Gresik. Budaya Jawa ni masa tu kuat dengan itu, sehingga kan nak minta hujan kemarau yang banyak, sembelih orang perempuan buat korban untuk nak minta hujan kepada dewa-dewa. Lalu Allah Ta'ala memberi kebijaksanaan kepada Sunan Gresik, seumpamanya anak Sunan paling tua sekali. Macam mana dia buat? Iaitulah dengan cara pelan-pelan mengajar akhlak dulu kepada masyarakat,
terutamanya masyarakat pertanian. Apabila masyarakat di situ banyak buat sawah padi, buat benar. Jadi dia hijau. Macam mana nak bagi saluran air elok, padi itu jadi elok, dan seumpamanya macam mana nak bagi pengaliran air tu dibahagi-bahagikan jadual. Kerana sebelum dia main, orang kaya. Kalau orang susah, padi dia tak jadi. Pasal air tu diambil saluran tu oleh orang kaya. Maka dibuat jadual oleh Sunan Gresik untuk memberi keadilan kepada orang-orang miskin. Jadi dia dakwah cara dulu dengan cara menonjolkan akhlak keperbadian yang dituntut oleh agama, keadilan yang dituntut oleh agama. Maka dia tahu dulu sistem kehidupan, sehinggalah masyarakat melihat perkara ini kebaikan dan keelokan bagi semua. Maka hati mereka mula terpaut dengan Sunan Gresik. Last sekali nak sembelih orang perempuan, nak sembelih orang perempuan. Kebetulan pula hak yang tahun tu kena sembelih anak ketua masyarakat tempatan. Lalu Sunan Gresik dia mari bela, dia kata, kali ini kita jangan bunuh, kita jangan sembelih, kita jangan buat korban perempuan ini, kerana dia tak bersalah. Kita cuba cara lain. Jadi pemimpin di situ, pandeta di situ, dia kata kalau tak jadi kami bunuh. Dia kata insya-Allah. Dia semayang istisqa, minta hujan, artinya penuh keyakinan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan itu hujan pun turun. Maka ramai-ramai memeluk agama Islam. Ini kebijaksanaan. Dia bukan pergi cokok ceramah yang lantang, cokok masyarakat, maki masyarakat. Dia pergi dengan hikmah. Mula-mula dengan cara atau buat kehidupan dengan mengikut cara-cara Islam. Makin lama makin orang tengok kuelok, maka lain sekali ramai memeluk Islam. Itu dulu dakwah dimulakan. Begitu juga sunnah-sunnah yang lain. Nak ubah pemikiran mereka orang Jawa yang beranut dengan itu pada satu ketika dulu amat sukar, amat payah. Maka mereka hikmah dan perasaan rahmat daripada yang dikatakan ajaran mahabbah Nabi SAW dan menyampaikan dengan hikmah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu pulau Jawa itu menjadi majoritinya Islam. Itu baru Sunan Gresik. Sunan-sunan lain lagi banyak cerita. Mereka berdakwah dengan hikmah. Jadi apabila tabligh sekarang ini, para pendakwah mesti mengikuti cara leluhur, iaitulah menyampaikan dakwah bil hikmah. Ini maki. Dia kata buat malam minta. Seorang pun tak ikut. Bahkan tak ikut tu lari daripada masjid. Na'udzubillah. Itu perlu kepada kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah. Dan tak akan dapat benda ni, tak akan dapat rahsia nur ini, melainkan kita kena ikut jalan-jalan salafus saleh. Seperti mana mereka mengislahkan diri mereka dan mereka mengislahkan masyarakat dengan keadaan hikmah. Macam Syekh Abdullah Al-Wamiri datang ke kita, berdakwah di kita. Dia tak main tuih. Apa dekat Sultan Islam ni macam ni tak. Dia main dengan hikmah. Dia main daripada sana bersama dengan rombongan daripada Yaman, main ke Kedah ni dengan keadaan hikmah. Sehingga kan macam mana dia berjaya? Dengan maksud dia memulakan dengan menguatkan kerohanian dia dengan zikir, dengan doa, dengan tahajud, dengan amal kebajikan. Hayati yang dikatakan perasaan dakwah Rasul, fikir
dan para salafus saleh yang terdahulu. Orang dulu mereka datang dakwah kepada masyarakat dengan penuh hikmah dan penuh menyantuni, dan mereka merasa tanggungjawab dan sayang kepada umat. Karena Allah tak mau bagi umat masuk dalam neraka. Kalau orang maksiat sekalipun, dia ajak makan, dia ajak minum, dengan hatinya berdoa, moga-moga Allah Ta'ala buka hati orang ni supaya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang dulu punya cara. Orang dulu punya cara, dan leluhur kita dulu punya cara. Inilah mereka datang bil hikmah, menyampaikan dakwah dengan hikmah, kerana Allah Ta'ala mengurniakan kebijaksanaan kepada mereka. Lebih-lebih lagi Rasul alaihi wassalatu wassalam wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf, dengan tentu sungguh. Wajib kita yakin sungguhnya Rasul-Rasul itu alaihi wassalatu wassalam bersifat dengan fadana. Artinya arti fadana cerdik dan bijaksana. Semua Rasul bijak, semua Rasul cerdik, lagi pula bijaksana. Habis itu lah ni banyak orang pandai tapi kurang cerdik. Banyak pandai tapi kurang cerdik. Macam mana kita nak dapat cerdik? Kita kena duduk dengan guru-guru kita yang mendapat tarbiyah daripada guru-guru mereka, mentarbiyah supaya mematangkan fikiran, terutamanya mematangkan kerohanian. Itu daripada jalan untuk kita mendapat cerdik, iaitulah suhbatul ulama. Kita mendampingi para alim ulama, macam mana mereka buat daripada ajaran guru mereka, macam mana mereka buat daripada ajaran guru mereka, maka kita ambil. Kita ambil cara mereka buat seperti mana yang mereka tarbiyah untuk mencerdikkan terutamanya kerohanian kita. Kita kena duduk dengan ulama-ulama, terutamanya ulama-ulama kerohanian, untuk mematangkan kerohanian kita, untuk mematangkan kerohanian kita. Begitu. Baik. Jadi mula-mula ada pengalaman, ingat pengalaman. Saya tahu bila Allah Ta'ala bagi ingat. Mula-mula tahun 2006, tahun 2006 almarhum tu Isa'id rahimahullah, dia minta saya ni buat program sambutan Ma'al Hijrah. Masa tu anaknya Syekh Muslim Kompani. Dia kata ini muatak. Dia cakap ini muatak satu majlis bagi Muslim, iaitu anak dia lah Syekh Muslim, ceramah Ma'al Hijrah Rasul, dan atau buat penulis sikit mana pun. Dia kata membuat lain sikit. Baru masa tu 2006 baru mula buat kerja, baru mula nak susun majlis. Bila kenal masa tu bukan ada macam dah lagi di sini dengan poster cantik-cantik, ada gambar orang, tak ada lagi. Masa tu type hitam putih, buat iklan. Dia kata siap lah buat iklan ni, siap dah buat. Lepas tu muka lekat lagi, tempel lagi poster. Itu bahasa dia lah, muka lekat lagi poster. Maknanya dia kata muka tempel lagi poster. Lekat dah apa? Muka lekat dia mana? Di pintu surau. Dia kata apa? Bodoh, dia kata. Hak dalam ni mereka tahu semua dah. Nak tempel-tempel kau menjadi doa-doa. Kita tak ada pengalaman masa tu. Tak ada pengalaman. Itu program yang pertama. Program yang kedua, Syekh Nurdin Marfu Al-Banjari. Penuh kuih Syekh Nurdin ni pergi mesyuarat di Jabatan Mufti kita yang mula. Jabatan Mufti Perak. Cakap ketua-ketua jabatan, cakap Qadhi dan seumpamanya. Lalu program misi ini minta saya berikan. Ya Allah, tak ada pengalaman. Lepas tu balik kot ni masalah besar ni sebab program besar. Orang beribu-ribu kan.
Kalau jaya atau program ni, insya-Allah program ni semua akan berjaya. Sebab ni payah. Kalau hak ni payah, mampu hang mu siapa, mu boleh buat. Insya-Allah program-program yang lain mudah Allah Taala memudahkan. Jadi dia lah tu ajak kutu ni kutu. Nak umum hari Jumaat tu orang ni. Dia kata umumi. Ish, apa? Ketak ni mah. Dia kata kalau ketak mu tulis tu. Tulis baca Nah, jadi almarhum Tuan Haji Saleh bukan sahaja mendidik dalam ilmu yang berkaitan dengan kitab ilmu agama, bahkan mentarbiah cara kehidupan dan cara bermasyarakat. Dia sangat penting yang bergawal. Lalu dia mentarbiah kita ni, dia umur 80 lebih, kita 20 lebih. Maknanya kita boleh belajar cara-cara pemikiran daripada pemikiran yang dia dapat daripada buku dia, Syekh Ismail Fatani rahimahullah ta'ala. Syekh Ismail ni dia bertarbiah anak murid dia. Allahu Akbar. Sampai kebanyakan anak-anak murid dia ni menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ramai anak murid pada Tuku Dalam, Tuku Haji Sa'ad Mogoi di Kedah, Tuku Haji Man di Kedah, Adik Kelantan Tuku Haji Lam Lubuk Tapak. Puluh-puluh orang, hampir ratusan orang menjadi guru pondok yang besar. Itu tarbiyah daripada pada MK rahimahullah ta'ala. Pada MK tu saya cerita satu hari tetamu mai kuat yang tengok pada apa tu saya pun tengok pelajar dia usin atau gelas ni sebelah kiri bagi pada S nya apa bagi pada yang kata kutip balik dia nak cak bagi anak murid dia matang sama-sama belajar lah. Orang nak tak nak masa tu kutip balik bagi belah ni kanan pusing tu. Kalau ada tu tarbiyah ada tu ingat saya mati. Jadi mereka mendapat tarbiyah daripada guru mereka, maka kita mengambil tarbiyah daripada mereka untuk mematangkan urusan keduniaan pemikiran kita dan mematangkan yang berkaitan dengan kerohanian. Pentingnya suhbatul ulama, mendampingi, mendekati, kita bergaul dengan para alim ulama. Macam mana? Tuan Yusuf, isterinya meninggal. Apabila main semayang-mayang, bagi penuh ke depan ni, kau ke belakang. Anak murid itu mengaji nama. Dia duduk parti. Dia kata, ada tepi pintu tu mari masuk dalam. Hari kematian isterinya. Ada tepi pintu tu mari duduk dalam 2 kali. Kali ketiga, bodoh. Tu orang nak lalu baik duduk sini. Maknanya dia mengajar untuk patang. Kata sekali tak dengar, 2 tak dengar. Hak 3 kau bodoh. Pasal apa? Kerana fikirlah orang nak lalu. Kadang-kadang kita sembahyang begitu, orang nak lihat macam mana. Menyebabkan berlakunya susah bagi orang. Jadi semua ni memerlukan kepada kebijaksanaan. Dan benda ni tak boleh dapat melainkan kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjaga adab kita sama ada adab zahir dan adab batin kita, barulah Allah Ta'ala mengurniakan nur. Mengurniakan nur, terutama nur ma'rifah itu ke dalam hati kita. Baik, gitu. Artinya arti fadana, cerdik dan bijaksana. Dan tentu tidak bodoh mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam pada menghentikan yakni mematikan dakwaan-dakwaan yang sesat. Maksudnya Rasul ni bijak. Pasal apa? Kerana mereka
mematahkan, mematikan hujah-hujah daripada dakwaan-dakwaan orang yang sesat. Macam mana? Pak menekan kepada Nabi Ibrahim Azab. Begitu juga rajanya Namrud. Macam mana? Namrud kata aku Tuhan. Nabi Ibrahim kata apa? Putih kamu. Dia kata aku boleh mati orang, boleh menghidupkan. Ana yuhyi wa yumiit. Aku boleh bagi hidup orang, bagi mati orang. Ana yuhyi, bagi hidup, wa yumiit, boleh bagi mati orang. Maknanya hak dia nak bagi mati dia tikam. Hak dia tak mau bagi mati dia tak tikam. Itu je. Nabi Ibrahim AS diberi ilham oleh Allah, kalau kamu Tuhan, esok angkat matahari ini. Buat timur ni, buat turun daripada barat turun ke timur. Maka tercengang hangat hati bakar Nabi Ibrahim di Iraq. Daripada Iraq tu, selepas daripada peristiwa bakar tu, dan Iraq bakar dia tak bakar, maka dia berhijrah ke Palestin. Itu Allah Ta'ala mengkurniakan kebijaksanaan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan Rasul kita, apabila batu Hajarul Aswad itu banjir dan jatuh bangunan Kaabah itu dibina, maka nak meletakkan berkelahi kabilah-kabilah, maka mereka meminta pandangan Rasul, menunjukkan Rasul kita adalah orang yang cerdik. Sampai kena pemimpin-pemimpin musyrikin yang berkelahi berbalah ni kena minta bantuan, nasihat, cadangan daripada Nabi kita Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kena pakai buah pikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya cerdik bijaksana di sini matang dan masak pemikiran mereka. Maknanya satu-satu keputusan yang dibuat oleh Rasul itu tepat dan terbaik. Tepat dan terbaik. Itulah Rasul alaihi wassallam. Jadi dengan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala anugerah itu untuk mematahkan, mematikan dan menghentikan hujah-hujah musuh yang sesat. Jadi Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan kepada mereka untuk jawab perkara-perkara yang menyebabkan untuk membongkar permasalahan akidah, diberi kebijaksanaan untuk Rasul itu berhujah. Yang timbul daripada orang-orang kafir. Jadi dakwaan-dakwaan yang datang daripada orang-orang musyrikin, maka mereka jawab untuk menolak dakwaan-dakwaan yang tak betul itu dengan asbab kebijaksanaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Macam Profesor Abuya, almarhum Profesor Abuya Syed Muhammad Alawi Al-Makki, orang Mekah. Pada tahun 1970 lebih, kerajaan Saudi mengharamkan perayaan Maulid di Saudi. Sebelum itu zaman Pak Daeng, Dr. Saleh rahimahullah cerita, diadakan Maulid Rasul di dalam Masjidil Haram. Cara dia mana? Masa itu di bawah pemerintahan Osmani, diperintah oleh syarif daripada Osmani. Tiap-tiap Rabiul Awal kumpul ulama-ulama di Mekah ni berlama selawat Nabi ini daripada kuburan Maklah, jalan mai ke Babu Salam ni masuk dan disambut. Kemudian diadakan bacaan maulid dan selawat dan diberi hadiah persalinan pakaian. Raja bagi dekat ulama hadiah kain untuk buat pakaian. Pada tahun 1970 lebih diharamkan semasa apabila ulama-ulama besar-besar ini meninggal. Syekh Abbas Alawi, Syekh Yasin Badani, ulama-ulama Syekh Ahmad dan seumpamanya meninggal, maka pada ketika itu keadaan politik Saudi ini dia memihak kepada apa yang ada sekarang ini, maka Syekh Muhammad Alawi dibuang negeri itu di Indonesia. Apabila dia main ke Indonesia, Saudi takut dengan pengaruh dia. Sampailah
Orang ni beratus-ratus ribu terpengaruh dengan Abu Yasin Muhammad Alawi. Dan macam mana dia nak buat? Dia nak tarik balik, dia malu. Tapi apabila penerbangan yang pertama daripada Indonesia ke Saudi, dia buat elok. Dia kata, kami balik ke Mekah dengan menaiki penerbangan yang pertama. Jadi dia nak pergi, dia malu. Dia kata, ni lah hadiah kami, boleh balik. Apabila balik, dibuat ribat Syekh Muhammad Alawi ini di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang ini digantikan oleh anaknya Syekh Ahmad. Syarat nak pergi di situ 10 tahun, tak boleh balik, tak boleh buat. Orang Malaysia duduk 3 orang, tak lah. Mak mati ke? Sebab nak melatih menjadi orang yang menjadi ulama. Maka yang banyak jadi ulama daripada anak-anak murid Syekh Muhammad Alawi ini orang Indonesia. Ramai lah. Habib Soleh Malam, Habib Soleh Idrus Malam, Habib banyaklah tua-tua di Indonesia berjaya daripada tarbiyahnya Abu Yasin Muhammad Alawi. Maka dibuat hujah. Mana nas kata boleh diadakan sambutan Maulid Rasul. Ke depan boleh tengok dalam YouTube. Nanti kalau saya ada, saya kirim ke ibu masuk dalam grup. Hujah dengan para alim ulama dunia, dengan doktor-doktor yang besar ni. Maka apabila dihujah, Abu Yasin Muhammad Alawi kata, Rasulullah lah orang yang pertama mensyukuri akan nikmat kelahirannya. Dengan cara mensyukuri itu, dengan cara berpuasa pada tiap-tiap hari Isnin. Maka menanglah hujah itu kepada dia dan dipakai oleh ulama-ulama di seluruh dunia dan dikarang dalil-dalil di dalam satu kitab, dalil-dalil daripada cara-cara untuk mengadakan perayaan Maulid ini melalui nas-nas yang kita sandarkan daripada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya syukur itu bukan nanti puasa. Segala kebajikan itu dalam arti kata syukur. Dalam arti kata syukur, baca Quran ke, kita ni berzikir ke, mentaati sedekah ke, atau buat muri ke, itu masuk di dalam kata kebajikan daripada kata syukur. Jadi ini Allah Ta'ala memberi kebijaksanaan kepada mereka. Begitu juga kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Apabila keadaan pada ketika itu kawan dengan keadaan akidah yang ada pada ketika itu, umat Islam ni makin sami, makin kue longkang pegangan akidah, kerana didatangi oleh seorang berpakaian dengan pakaian seperti orang agama, tetapi membawa fikiran yang sesat. Habis dah ulama kena kalah dengan dia. Apabila hujah, patah hujah. Apabila berhujah dengan dia, kalah. Hujah dengan duri, kalah. Maka guru kepada Imam Abu Hanifah ni satu hari, satu malam dia bermimpi. Ini adalah kita ambil dari dunia. Syekh Sa'ad kata tadi kita ambil dari dunia seorang perempuan Balawi. Macam mana? Satu hari makcik perempuan ni, perempuan kampung pedalaman, ada seorang pemuda ni bawa satu unta ni, bawa kitab pula. Makcik bertanya, kitab apa ni? Inilah dalil kepada kitab ni, membawa dalil kepada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba unta tu berak. Dia kata dalil kepada Tuhan dah ni tak payah banyak. Tengok ni tek unta. Kalau lah unta ni tak ada tek memang. Kalau dah alam ini ada, kalau tidak ada pencipta, kalau tidak ada Allah yang menjadikan alam ini nak jadi macam mana? Jadi tak payah dalil banyak-banyak. Dia kata memada alam ni menjadi bukti kepada iman kita kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatnya iman haji. Syekh kata tadi. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Apabila keadaan masyarakat berselau dengan bab akidah ni ramai dah jadi ikut akal, menyebabkan hati mereka menjadi longkang oleh kerana hujah-hujah daripada duri ini, maka Tok Guru yang mimpi satu
amat elok, pokok-pokok yang amat subur. Datangnya seekor babi ini, serondel anak habis pokok, tinggal satu pokok yang selamat. Dan daripada akar pokok ini keluar seekor singa yang menerkam babi itu. Jadi itu dia bangkit, dia Imam Abu Hanifah tanya, nama guru dia saya tak ingat, ada dalam kitab Aqidah Tauhid. Wahai guru, sebab kau susah hati dalam bahasa kita, guru dia kata mimpi macam ni, aku tak tahu macam mana yang isyarat yang Allah Ta'ala berikan. Dia kata, wahai guru, izinkan saya menafsirkan mimpi kamu ini. Dia kata, bermula kebun yang elok itu agama Islam, pokok-pokok yang subur itu ulama-ulama, dan telah nyata dikalahkan oleh duri ini, melainkan kamu seorang yang menyelamatkan. Maka berdebat orang ramai, mana dalil kata Allah Ta'ala itu sedia dan dekat. Orang main akal, kita tak ada hujah secara ilmiah seperti yang kita baca kitab ni. Kita kena hujah secara akal juga. Maka diberi kebijaksanaan kepada Imam Abu Hanifah untuk mempertahankan agama. Dia kata, kamu angkat tangan kamu. Sebelum ibu jari kamu ada apa? Tak ada apa. Dan selepas anak jari kamu ada apa? Tak ada apa. Allah bersifat dengan sedia, lagi pula kekal. Sebelum daripada tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sedia dan kekal. Itu dia tanya, kalau ada Tuhan, kalau ada Allah Ta'ala itu di mana? Tiba-tiba orang kebetulan jamu dengan susu di situ. Kamu yakinkan lemak ada dalam susu ini? Ada. Tapi di mana lemak itu dulu? Maka kita tak tahu, tak boleh nak jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud, tetapi kita yakin Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Dan itu bukan persoalan untuk kita. Cuma kita yakin Allah Ta'ala itu ada. Selesai. Dia tanya lagi, dia tanya soalan ni, sehingga kan last cerita tanya, apa pekerjaan Tuhanmu sekarang ini? Maka pekerjaan Tuhanku, dia kata lagu ni lah. Sepatutnya orang nak tanya tu kena turun daripada mimbar turun ke bawah. Hak orang nak jawab ni kena naik atas, baru betul. Lalu kita tukar dulu. Apabila tukar, bermula pekerjaan Tuhanku sekarang ini menurunkan yang batil dan menaikkan yang hak. Bakat sorak tepuk tangan, menanglah hujah Imam Abu Hanifah dengan kebijaksanaan yang Allah Ta'ala kurniakan hujah kepadanya untuk mempertahankan agama Islam. Itu Allah Ta'ala kurniakan kepada ulama, kepada yang dikatakan kepada para Rasul alaihi wassalam, dengan syarat mengikuti perjalanan-perjalanan kerohanian. Maka Allah Ta'ala menganugerahkan hal-hal ini kepada mereka-mereka yang ikhlas dan hatinya besar untuk memberi, untuk menyelamatkan umat daripada kesesatan. Maknanya kita fikir umat, macam mana nak buat, berdoa, minta Allah Ta'ala bagi jalan, minta Allah Ta'ala bantu untuk mempertahankan agama yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini. Maknanya Rasul semua bersifat dengan cerdik, bijaksana, untuk mempertahankan agama Islam. Dan bijaksana pula pada mematikan kata-kata mereka musuh. Allah Ta'ala kurniakan kebijaksanaan untuk berhujah mematikan hujah musuh dengan mendatangkan hujah-hujah yang terang dan sahih sebagaimana didapat di dalam kisah-kisah dan cerita-cerita mereka itu segala Rasul alaihi wassalam, daripada cerita-cerita itu di dalam Al-Quran dan Hadis. Quran dan Hadis yang mereka itu Rasul mengalahkan dan mematikan dakwaan-dakwaan segala lawan-lawan mereka itu. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kebijaksanaan kepada mereka. Apabila berhujah, barulah orang ikut mereka. Kalau hujah-hujah tak ada jawab, macam mana orang ni? Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan supaya mereka mampu untuk merangkaikan masalah-masalah yang dibawa syubhat, yang dibawa fitnah oleh musuh-musuh
agamanya musuh-musuh di dalam agama. Allah Ta'ala bagi kepada mereka untuk menyatakan hujah yang jelas untuk orang terima dan yakin dengan agama yang dibawa oleh Rasul yang mulia Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu mengalahkan dan mematikan dakwaan-dakwaan segala lawan-lawan mereka itu, dan dalil atas mereka itu Rasul bersifat dengan fatanah dan tidak bodoh mereka itu ialah kita fikir titik yang kita renung dengan akal kita, yaitu kita fikir dengan dalilnya jikalau Rasul-Rasul itu tiada cerdik dan tiada bijaksana, nescaya adalah Rasul-Rasul itu bodoh, dan yaitu bodoh itu mustahil, yakni mustahil pada diri Rasul. Mana bukti kata Rasul cerdik? Kalau tak cerdik, bodoh. Bodoh boleh tak? Mustahil. Tak. Nah, Rasul tak bodoh. Kenapa? Kerana bodoh itu luput hikmah dinantikan jadi Rasul. Kalau bodoh, kalau luput hikmah jadi Rasul. Rasul hikmahnya apa? Untuk menyampaikan dakwah dan supaya diterima dakwah itu. Hikmah nanti Rasul ini supaya menyampaikan apa yang nak disampaikan oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, untuk orang terima dakwah itu. Kalau bodoh, macam mana orang nak ikut? Orang tak ikut. Mestilah orang ikut orang yang bijak. Sahabat-sahabat mengikut orang yang bijak. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semua tu orang bijak-bijak. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semua bijak. Semua orang bijak-bijak, bangsawan dan seumpamanya orang yang. Kalau Rasul bodoh, bagaimana mereka nak ikut? Tidak. Subhanallah, Allah Ta'ala tak pilih Rasulnya daripada kalangan yang bodoh. Tak. Rasul pilih, Allah Ta'ala pilih Rasulnya. Allah Ta'ala menentu dan buat Rasulnya orang yang bijak. Kerana hikmah dilantik di Rasul itu untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan dakwah, untuk diterima. Itu maksudnya bijaknya Rasul kita. Bukan sahaja bijak di dalam dakwah, bahkan di dalam semua perkara kehidupan. Mentadbir urus keluarga, mentadbir urus masyarakat, mentadbir urus masjid, mentadbir urus sahabat, mentadbir urus perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi, ketenteraan, kenegaraan, semuanya diberi kebijaksanaan oleh Allah kepada junjungan besar kita Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan kematangan pemikiran Rasul itu menjangkaui suluh perkara yang kehadapan. Seperti apabila orang-orang musyrikin rampas harta-harta orang Islam di Mekah ketika hijrah itu. Apabila Sufyan nak dijual barang di Syam, Rasulullah kata yang pertama dia tak adil. Ini barang kita, dia zalimi, dia nak jual yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia jual ekonomi banyak ke barang kalian, apabila mereka ni duit banyak, ekonomi kukuh, mereka akan takabur dan menyerang kita di Madinah. Oleh kerana itu kita kena sekat. Itu bermulanya perang yang dikatakan perang Badar. Mula-mula nak sekat takdirnya Sufyan ni hantar berita kata Rasulullah nak serang. Maka orang musyrikin pun persiapkan ketenteraan untuk menyerang Madinah. Lepas itu Sufyan hantar balik, jangan aku dah lepas dah, tak payah main. Tetapi Abu Jahal ni tak kabur, dia kata tak, apabila kami keluar dah, kami nak serang juga. Itu puncak. Itu kali yang pertama. Pada kali yang kedua, barulah Allah Ta'ala mengalahkan mereka dengan takabur mereka. Dan disusun begitu rupa yang dikatakan para jurid Rasulullah menyusun dengan keadaan yang begitu hebat. Orang-orang tentera apabila mengkaji, tak ada masa tu disusun ketenteraan yang begitu
masuk orang kupung lagu tu. Dia tu. Telaga jangan tinggal. Pasal apa? Kalau mereka tak ada ayam, mereka tak ikut kamu. Itu pikiran Rasul. Kalau kita nak faham juga apa-apa kata ni, cara fikir kita. Tapi pikiran Rasul, Allah Taala memberi kebijaksanaan mengatur strategi yang begitu terapi, kerana Rasul ini diberi oleh Allah kebijaksanaan, kecerdikan dalam semua segenap penyuruh. Satu hari orang mari mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita ni saya tak ingat nama, dia sembahyang begitu panjang menyebabkan keresahan bagi orang-orang yang uzur, terutamanya orang yang ada anak kecil. Rasulullah panggil betul kalau yang dilaporkan oleh sahabat ni, dia kata betul ya Rasulullah. Baik, selepas ni ringankan. Maknanya kalau nak jadi imam dalam keadaan orang ramai, jangan panjang-panjang. Kalau kamu nak panjang, biar semua setuju. Orang kuat sama kuat semua. Kalau ada orang uzur tak setuju, kamu pendekkan. Begitu juga kalau ada orang-orang anak kecil, kamu ringkaskan supaya tidak menjadi keresahan kepada orang-orang yang datang berjemaah. Ini fikiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kehidupan keluarga dan seumpamanya. Begitu juga hal keadaan masyarakat dan negara yang begitu rapi, kerana Rasul memiliki kebijaksanaan dan Rasul-Rasul yang lain semuanya memiliki kebijaksanaan. Alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kita pun nak nanti awak kita ni kena nak cerdik dari kita kita. Kalau tak erti lebih dari kita, yang ni sia-sia pula dia. Duduk dalam keliman, duduk lena. Kalau lalu tu, apa faedah kami nanti? Tu kita. Hak kita nanti pun kita nak. Hak kita nak. Cerdik. Lebih-lebih lagi Allah mengutuskan Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya. Tentu Allah Ta'ala buat Rasul daripada kalangan orang yang cerdik. Tentu Allah Ta'ala lantik Rasul itu daripada kalangan yang bijak untuk menyampaikan agama. Itu dalil kita untuk menguatkan hati kita. Rasul tidak bodoh. Rasul itu tidak bodoh sekali-kali. Rasul tidak bodoh sekali-kali. Adapun tidak boleh tulis dan membaca itu bukan bodoh. Itu menunjukkan Allah menjaga Rasul daripada ditohmah, difitnah, dituduh. Takut orang tuduh Quran Muhammad dia ciplak daripada kitab-kitab ni buat. Rasul kita ummi, tidak mengurangkan martabatnya menjadi Rasul, tidak mengurangkan sedikit kemuliaannya, kerana Allah Ta'ala memberi ilmu yang begitu meluas dan kebijaksanaan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi orang ni kalau duk main akal, kalau kita tak ada akidah betul-betul kejam, dia kono takut kita ikut dia. Dia kata tengok apa duk main itu tu, apa duk jangan kita. Rasul ummi, tak boleh tulis, tak boleh baca. Takkanlah Rasul ni ummi. Apa dengan kita nak? Oh, dia buat matematik cepat. Tambah tolak sama dengan tolak jemput sama dengan ilmu apa mengaji. Tengok dia kata, takkan Rasul ummi. Apa dengan kita boleh? Kita hak mengaji ni. Pasal apa? Kerana ummi itu tidak mengurangkan martabat Rasul, bahkan mulia pula bagi Rasul, kerana Allah Ta'ala nak pelihara Rasul daripada dituduh oleh masyarakat. Di Rasul kita Allah Ta'ala nak jaga, tak mau bagi orang tuduh kata Rasul ni ambil bahan orang lain buat Quran. Maka Rasul kita tak boleh baca, tak boleh menulis. Itu pembelaan Allah terhadap Rasul, tetapi tidak mengurangkan sedikit pun kemuliaan. Bahkan Rasul itu tetap mulia. Wa afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyyuna. Semulia-mulia kejadian makhluk, iaitu Nabi kita yang mulia Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu baik, dan hikmah dijadikan Rasul yang dilantik Rasul itu ialah mengalah dan melemahkan segala seteru kafir, yakni melemahkan hujah-hujah mereka.
nescaya tidak dapat mereka itu Rasul mengalahkan seteru-seteru mereka itu Rasul. Kalau bodoh macam mana nak patahkan hujah musuh? Dan subhanallah, Allah Ta'ala tak pilih Rasul daripada kalangan yang bodoh. Dan ia itu bodoh mustahil, yakni ke atas Rasul alaihi wassalatu wassalam. Pasal apa? Kerana nyata keterangan dalam Quran pada beberapa banyak tempat yang menunjukkan kebijaksanaan mereka itu Rasul. Dan lagi pula, jika mereka itu bodoh, nescaya seorang pun tidak mengikut mereka itu Rasul. Jikalau begitu, kejaklah di hati kita bahawasanya sekalian Rasul bersifat dengan fatanah, cerdik, yakni tidak bodoh mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini hujah kita untuk menguatkan hati kita, Rasul ni mesti bersifat dengan bijaksana. Kalau bodoh mustahil. Kalau bodoh tentu orang tak ikut. Maka para sahabat daripada orang-orang yang bijak, daripada golongan-golongan bangsawan, mereka itu turut Nabi oleh kerana Rasul itu bersifat dengan kebijaksanaan, sehingga kan diangkat menjadi pemimpin negara. Diangkat menjadi pemimpin negara, mengurus tadbir keadaan pada ketika itu, sehingga kan yang berpecah di antara Aus dan Khazraj di Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah menyatukan mereka dengan kebijaksanaan yang Allah Taala kurniakan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kepada Rasul kita terutama dan Rasul-Rasul yang lain, sekalian mereka itu rahmat dan keselamatan alaihi wassalatu wassalam. Itu menunjukkan kebijaksanaan bagi semua Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau ramai kemarin saya ziarah Tuan Syekh Amin di pondok dia. Dia kata, Syekh, ni Cikgu Ahsan esok kuliah Syekh. Dia kata esok kuliah anak pun tanya, ni Cikgu Ahsan InsyaAllah hari Syekh Maya kemarin ni di ziarah anak-anak Tuan Guru Haji Rifai rahimahullah ta'ala dengan Masjid Kampung Berjaya. Alhamdulillah, dengan takdir Allah Ta'ala, saya bersuara sikit yang mana kuliah. Kalau ada siapa-siapa nak bantu anak buku umur muda lagi, terpaksa kena jaga pondok, ayahnya meninggal, mereka tak ada pendapatan lain, kalau siapa nak bagi bantuan, boleh bagi kat jawatan kuasa. Kutip mana, Alhamdulillah, Pak Al-Hubib kemarin sama, Alhamdulillah. Gitu. Kemudian ziarah makam Tok Haji Rifai. Kemudian kami pergi ke Sik, ziarah makam lama lah, sebab PJP itu saya lama tak ziarah makam Tok Guru. Asal salam Tok di makam Guru lain, Tok Guru kita tak pergi rasa macam salah. Saya kata saya nak semua sakit. Waktu kami dah program dia buat sakit pun, bismillah tak boleh, insyaAllah dan pun kita ingat. Lepas tu takdir Allah Ta'ala dan singgah pula di pondok Tuan Guru Syekh Amin kita. Tuan Guru Syekh Amin lebih kurang pondoknya mula beroperasi 6 minggu baru mula kuliah di sana. InsyaAllah lah lepas-lepas ni dalam sebulan 2 hari, tahun depan awal tahun depan tu hari kita kocak-kocak nak ziarah pondok Tuan Guru kita Syekh Aminuddin. Jadi sampai di situ dulu, sambil-sambil kita tunggu yang nak menyempurnakan hajat amal-amal senyap itu kita teruskan. Kita berhenti di sini. Uraian yang kelima bagi Rasul iaitu jaiz, artinya harus sekalian Rasul itu bersifat dengan perangai Arab syariah, perangai manusia. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafabihi wa min ni'mah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
seperti yang diumum oleh cikgu,